Menara Galata, antara tinggalan sejarah tertua yang masih berdiri megah di tengah-tengah kota Istanbul. Menara ini dibina pada 1216 masa Empire Rom Timur atau Byzantine berpusat di sini. Ketika itu Istanbul dikenali dengan nama lamanya, Konstantinopel. Pada zaman kerajaan Islam Utsmaniyah, bangunan ini digunakan sebagai balai bomba. Lokasinya yang tinggi dan strategik membolehkan ahli bomba mengesan kebakaran dengan mudah dan seterusnya menghantar bantuan. Kini menara ini telah dijadikan restoran. Dari puncaknya setinggi hampir 70 meter, pengunjung boleh menikmati panorama indah Selat Bosphorus dan Golden Horn atau Tanjung Emas. Istanbul satu-satunya kota di dunia yang terletak di dua benua. Istanbul Eropah dan Istanbul Asia yang menampung lebih 7 juta penduduk dipisahkan Selat Bosphorus yang panjangnya hampir 32 km. Feri pengangkutan yang memainkan peranan penting. Sekurang-kurangnya 10 terminal feri utama dibina di sepanjang Selat Bosphorus dan Laut Marmara, termasuk di Beşiktaş, Karaköy, Eminönü, Yenikapi dan Kadıköy. Feri turut membawa pelancong menyusuri Selat Bosphorus untuk melihat banyak tinggalan kerajaan Byzantine dan Utsmaniyah, seperti Masjid dan Istana Dolmabahce, Museum Topkapi, Museum Hagia Sophia dan Masjid Biru. Selain tempat-tempat itu, tidak ramai yang mengetahui di celah-celah kepesatan pembangunan kota pelancongan ini terdapat banyak makam yang didakwa milik sahabat yang terkorban sejak usaha menewaskan kerajaan Byzantine dimulakan lebih 1300 tahun lalu. Antara sahabat yang dimakamkan di Istanbul ialah Amr bin As, Abu Ayyub Al-Ansari dan Abu Zar Al-Ghifari. Bagaimanapun, hanya makam Abu Ayyub sahaja yang disahkan ulama. Kalangan ulama berbeza pendapat mengenai takrif sahabat. Bagaimanapun terdapat 3 definisi sahabat yang diiktiraf umum. Definisi pertama mentakrifkan sahabat sebagai orang Islam yang pernah bertemu atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah definisi yang dipegang oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Bukhari, sahabat adalah orang Islam yang pernah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernah melihat baginda. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal pula, sahabat adalah orang yang pernah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan atau sehari atau sesaat atau hanya melihat baginda. Definisi kedua lebih longgar. Sahabat adalah orang yang beriman dan hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah melihat atau bertemu baginda. Setengah ulama memberikan takrif lebih ketat, yaitu hanya mereka yang lama bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak dikategorikan sebagai sahabat. Menurut Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, sahabat adalah orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1 atau 2 tahun dan pernah ikut berperang bersama baginda 1 atau 2 kali. Turki turut menjadi pentas perjuangan para sahabat dalam usaha mengembangkan dakwah Islamiyah dari semenanjung Arab ke serata dunia. Di Istanbul, sahabat berjuang menentang kezaliman kerajaan Rom Timur atau Byzantine. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu atau nama sebenarnya Jundab bin Junadah adalah sahabat yang sangat dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda memanggilnya Abu Zar Al-Ghifari kerana Jundab berasal dari kabilah Ghifari. Di kalangan suku Ghifari, Abu Zar dikenali sebagai seorang pendamai, berakhlak mulia dan suka menolong walaupun ketika itu beliau belum memeluk Islam. Makam Abu Zar dikatakan berada di 2 lokasi lain, yaitu di Adiyaman, 1220 km di tenggara Istanbul dan juga di Syria. Namun menurut penduduk tempatan, kesahihan makam ini telah disahkan Muhammad Fatih, Sultan Utsmaniyah yang mengasaskan Istanbul. Abu Zar meninggal dunia pada tahun 652 ketika pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimanapun, tiada catatan rasmi yang merekodkan tarikh lahir beliau. Bagaimana dan mengapa Abu Zar ke sini juga tidak diketahui dengan tepat. Namun, penduduk setempat mendakwa Abu Zar menyertai tentera Muawiyah yang datang ke sini untuk menguasai Konstantinopel daripada tangan Rom. Menurut Imam Masjid Abu Zar, Yilmaz Demir, 30 tahun, Abu Zar sering berusaha mencari kesempurnaan pemikiran.
Ketika berita kenabian Muhammad SAW tersebar, jiwanya melonjak untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kesyumulan Islam yang dibawa baginda. Abu Zar mengamalkan hidup sederhana di samping mentaati dan mencontohi cara hidup Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menganjurkan Abu Zar supaya sentiasa berkata benar walaupun kebenaran itu dirasakan pahit. Sejak itu Abu Zar berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Ummi Zar pula sentiasa di sisi suaminya, mendorong dan membakar semangat juang pada ketika masyarakat sekeliling menghina, melempar tomahan dan melakukan penyiksaan. Itulah pribadi suri sejati, mendaulat erti kesetiaan di kala tawa dan sepi. Abu Zar mengingatkan masyarakat Islam supaya tidak leka mengumpul harta. Sebaliknya, kita digalakkan membayar zakat sebagai senjata membantu golongan fakir. Pada satu ketika, Abu Zar pernah ke Damsyik dan menegur cara hidup keluarga Khalifah Muawiyah yang serba mewah lantaran pengagihan ghanimah atau harta rampasan perang yang dibuat secara tidak adil. Bu mahallenin, bu semtin ismi Ayvansaray. Ayvansaray. Burada yatan mübarek zat Ebu Zer Gıfari Hazretleri. Abu Zer el-Ghaffari. El-Ghaffari Hazretleri tabi. Bu mübarek sahabe Peygamber Efendimizin ilk Müslüman olan 5. sahabelerinden. 5. sahabe. Müslüman olmadan önce adı Cünbet bin Cünane. Cünade. Evet, Cünbet bin Cünane. Lakabı, yani o zaman Müslüman olduktan sonra kendisine Lakabı. Meshül İslam, İslam için çalışan, İslam için faaliyet gösteren. Gelaran Meshul Islam adalah pengiktirafan terhadap kegigihan Abu Zar memperjuangkan Islam sebagai ad-din atau cara hidup yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Berbekalkan azam dan kesungguhan, beliau mengajak kaumnya supaya memperbaiki akhlak dan menyucikan akidah. Sebagian besar kaumnya menolak dakwah Abu Zar dan mempersendakan konsep iman yang dianjurkan Islam. Mereka hanya mahu sujud kepada Tuhan yang boleh dilihat dan disentuh, bukan beriman kepada sesuatu yang gaib. Pelbagai ancaman, termasuk cubaan bunuh, sedikit pun tidak menggugat iman Abu Zar. Malah, kejahilan kaumnya menyuntik semangat dan iltizam baru ke dalam jiwa perjuangannya. Ulama berpendapat makam Abu Zar yang sebenar bukan di sini, kerana pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman, beliau telah dibuang negeri ke Syria kerana menegur Muawiyah. Aynı şekilde bu ağaçtan istifade edildiği yazılıyor. Di Syria, Abu Zar dipercayai menetap di Rabzah sehinggalah beliau meninggal dunia kerana sakit. Amin bi rahmetike ya Erhamer Rahim. Allah şefaatlerine nail eylesin. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kota berusia 15 kurun ini saksi perjuangan sahabat menentang Rom Timur. Kota Sehir Surlari sepanjang hampir 7 km dibina Raja Byzantine Theodosius II untuk mempertahankan Konstantinopel daripada serangan musuh, baik dari arah laut maupun darat. Apabila Empayar Rom berpecah dua pada tahun 395, Konstantinopel diisytihar pusat kerajaan Rom Timur atau Byzantine, manakala Rom Barat berpusat di Roma. Kota kurun kelima yang dibina mengelilingi Konstantinopel ternyata kebal kerana kubu setinggi kira-kira 10 meter ini berjaya mempertahankan kedudukan Empayar Byzantine selama lebih 1000 tahun. Kota ini dibina setebal 3 lapis. Sebelum tentera musuh boleh menghampiri kubu ini, mereka terpaksa melepasi satu halangan lain, iaitu parit dalam yang dibina di hadapan kota ini.
Kota kebal ini akhirnya berjaya dibolosi pada 1453 hasil perancangan rapi dan bijak Sultan Uthmaniyah Muhammad Fateh. Satu lagi kubur sahabat yang ditemui berhampiran tembok Konstantinopel ialah makam Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu anhu. Berbeza dengan makam Abu Zar Al-Ghifari yang tidak berbumbung, makam Ka'ab terletak di dalam sebuah rumah kecil berkeluasan kira-kira 120 meter persegi. Penduduk tempatan membina bangunan ini untuk melindungi makam Ka'ab daripada ancaman kerja-kerja pembangunan yang sedang berjalan rancak di kawasan sekelilingnya. Di sekitar makam Ka'ab, kelihatan juga serpihan-serpihan batu-batu nisan lain. Ka'ab salah seorang penyair terkenal pada zamannya. Penduduk tempatan percaya beliau datang ke sini sebagai tentera Muawiyah. Tiada catatan mengenai riwayat beliau di makam ini. Bagaimanapun, Ka'ab bin Zuhair meninggal dunia sekitar tahun 645. Jihad para sahabat tidak tertumpu di medan perang semata-mata. Ilmu dan tenaga mereka turut dicurah ke bidang lain seperti pendidikan dan pentadbiran. Sebagai contoh, Muaz bin Jabal terkenal sebagai seorang guru yang gigih, manakala Abu Bakar As-Siddiq pentadbir berwibawa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga dikenali dengan nama Abu Syaibah dan Abu Syu'aib Al-Khudri. Tanah perkuburan ini satu daripada beberapa kawasan pemakaman yang terletak di kaki tembok Konstantinopel. Makam-makam di sini agak berbeza tetapi unik kerana sebilangan besar batu nisan bersaiz besar. Ketinggiannya kadangkala melebihi 1 meter dan bahagian atas nisan diukir membentuk simbol yang memberi makna atau maklumat tertentu mengenai si mati. Contohnya, bentuk serban bermakna si mati adalah seorang ulama atau pemimpin masyarakat ketika itu. Makam Hamidullah Al-Ansari dan Ahmad Al-Ansari adalah antara berpuluh-puluh makam sahabat di kawasan perkuburan ini. Makam Abu Syaibah telah dibina semula dan kini berada di dalam sebuah masjid yang terletak berhampiran. Menurut Imam Masjid Aivan Sarai, Saban Zengin, 40 tahun, masjid ini didirikan hasil sumbangan seorang usahawan tempatan. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatiha. Bu Peygamber Efendimiz süt kardeşidir. Halim anamızın öz oğludur. Mekke'den hicret etmiştir. Burada Hayvansaray Toklude'de geçer. Imam Saban yakin Abu Syaibah datang ke sini sebagai tentera yang dipimpin tokoh Islam terkenal Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu antara beribu-ribu sahabat yang ikhlas mempertaruhkan nyawa demi mendaulatkan syiar Islam. Jabir bin Abdullah bin Amru bin Harun Al-Khuzraji Al-Ansari, seorang lagi sahabat,
yang dipercayai dimakamkan di Istanbul. Beliau dilahirkan 16 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 78 Hijrah. Imam Bukhari dan Muslim pernah mengambil 1540 hadis daripada beliau. Jabir pernah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 19 peperangan. Beliau juga sering mengendalikan kelas bimbingan agama di Masjid Nabawi. Hasil kerja Jabir kini disimpan di Perpustakaan Negara Morocco di Rabat. Damsyik dikatakan antara bandar paling awal dihuni manusia, bermula tahun 5000 sebelum Masehi. Damsyik kini menampung 1,5 juta penduduk. Ini makam Abu Zar yang kedua ditemui selain di Istanbul, Turki. Masjid ini dibina semula pada tahun 1342 Hijrah. Makam di sini dikatakan sahih, memandangkan Abu Zar dibuang negeri ke Syria sehinggalah ke akhir hayatnya. Ada pendapat mengatakan ini bukan kubur beliau. Abu Zar dipercayai pernah singgah di sini dan bersempena kedatangannya, masjid ini dinamakan dengan nama beliau. Abu Zar Al-Ghifari dikatakan pernah bersahabat dengan Abu Jahal. Mereka rakan berdagang sebelum Abu Zar memeluk Islam. Setiap kali Abu Zar berdagang ke Mekah, beliau pasti singgah di rumah sahabatnya itu. Sebaik berita pelantikan Muhammad SAW sebagai Rasul tersebar, Abu Zar sekali lagi ke Mekah, bukan untuk berdagang, tetapi mengucap syahadah di hadapan Rasulullah SAW. Makam saudara Abu Zar, iaitu Abu Basrah, ditemui di Kahirah, Mesir. Makam Abu Basrah Al-Ghifari terletak di Maidan Sayyidah Uqbah bin Amir di Al-Qarafah Al-Kubra di pinggir bandar Kahirah. Masjid ini dinamakan Masjid Uqbah bin Amir, dibina oleh Muhammad Basha, Gubernur wilayah Mesir dan Syam pada tahun 1066 Hijrah. Menurut catatan di masjid ini, Abu Basrah dimakamkan bersama dua sahabat Rasulullah SAW yang lain, yaitu Amr bin As dan Uqbah bin Amir. Penemuan ini menarik perhatian kerana makam Amr bin As juga ditemui di Istanbul, Turki. Nama sebenar Abu Basrah ialah Hikam bin Amr bin Mugadda Al-Ghifari. Beliau seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Muawiyah pernah menghantar beliau ke Basrah, Iraq sebagai gubernur di sana. Kemudian Ziyad bin Abi, sahabat karib Khalifah Muawiyah, menghantar Abu Basrah ke Khurasan. Abu Basrah menetap di Mero dan akhirnya wafat di sana pada tahun 50 Hijrah. Sahabat memainkan peranan penting dalam mengembangkan daulah Islamiyah. Sahabat generasi pertama yang memikul amanah Rasulullah SAW mendukung Al-Quran di samping memelihara hadis. Tanggungjawab ini diwarisi generasi kedua yang digelar tabi'in, kemudian generasi ketiga yang dipanggil tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, sehinggalah sampai sinar Islam kepada kita yang hidup pada hari ini.